Minta maaf tadi terputus, saya tak pastilah. Jcom pun tengok kot live kita ni kan. Jadi tolonglah jangan ganggu apa yang kita buat live ni. Kita sekarang MCO ya. Sekarang musim-musim MCO ni kita tak banyak masa ataupun tak ada tempat untuk berhubung dengan masyarakat. Jadi kita perlu inilah ya, kita perlu sedikit ruang untuk kita gunakan. Jadi jom rakan-rakan Facebook saya sila masuk ke semula yang dah terkeluar tu ya. Okey, sementara saya menunggu, saya memanfaatkan masa lah untuk perkara lain ya. Okey, silakan masuk. Tadi dah ramai tadi tapi tiba-tiba terputus. Okey. Okey, hari ini saya nak berkongsi satu pengalaman saya lah ya. 2 hari ataupun kita lihat beberapa hari ini kita berdepan dengan orang bertanya tentang, orang bercakap tentang bendera putih, bendera hitam ya, apa ada pada bendera hitam, bendera putih ini, dan kenapa sekarang ini timbul perkara-perkara yang kita kata yang dulu kita tak pernah dengar, sekarang kita dengar ya. Jadi sedang menunggu tadi saya packing sikit barang-barang di belakang ni. Ini adalah barang-barang yang akan kami sediakan untuk penghantaran besok. Untuk hari ini alhamdulillah selesai. Saya sendiri turun di beberapa tempat. Program yang telah saya laksanakan, selain kita memberi barangan makanan, biasalah jadi wakil rakyat ni ramai yang datang minta bantuan dan sebagainya, lagi-lagi dalam keadaan kita pandemik COVID ini. Jadi saya turun padang, saya lihat keperluan, dan hari ini bulan ini saya mulakan satu program baru, iaitu program Anak Angkat DUN ya, Anak Angkat DUN, di mana program asas sihat ataupun anak sihat Selangor, yang mana saya telah memilih 86 kanak-kanak di sekitar kawasan PPR, kawasan kos rendah saya di kawasan Dua Batu 3, yang kita telah pun dapati mereka ni ada kebantutan ataupun malnutrition ya, berat tak cukup, tinggi tak cukup. Dan kalau kita tengok anak-anak ni memang di kekurangan zat makanan. Jadi di Batu 3 kita telah memilih 86 individu ataupun anak-anak yang akan kita jaga selama 6 bulan ya. Kita akan bagi susu, kita bagi vitamin ya. Susu ini adalah untuk memastikan mereka akan berat makanannya. Sebab apa? Masalah malnutrition ini adalah masalah orang kata dasar, yang mana kalau anak-anak kita kekurangan zat makanan, kemungkinan kecerdasan pemikiran mereka juga akan terganggu, dan akhirnya kita tidak mahu generasi Malaysia akan datang ya, yang akan kita yang sepatutnya ya, mungkin dalam 18 tahun ke atas, 20 tahun ke depan sepatutnya kita melahirkan ramai ya anak-anak yang ataupun generasi yang sihat dan sebagainya, tetapi kita akan berdepan dengan generasi yang sakit ya, generasi yang tidak upaya dari sudut intelektual dan sebagainya. Okey, banyak. Jadi insya-Allah barang-barang ini akan disampaikan besok. Dia macam itulah, kalau kami di sini ada sukarelawan yang bertugas, yang berperingkat, ada yang datang packing, ada yang datang ambil barang daripada tempat-tempat. Lepas tu kita kumpulkan senarai nama, kita ambil daripada semua ya pemohon-mohon yang ada. Jadi apa? Hari ini kita nak kongsi antara fakta dan realiti ya. COVID-19 adalah sesuatu perkara yang kita kata, ada orang cakap dengan saya, YB, dah rasa macam biasa je kan. Dengar je COVID dulu tahun lepas, nak tengok satu angka kenaikan tu rasa berderau darah kita kan. Tapi sekarang rasa macam kami cuba tetapi tak ada nampak usaha-usaha yang signifikan untuk mengatasi masalah ini. Apatah lagi yang lebih membimbangkan ya, bila saya pernah kongsikan dalam live saya yang lepas, dalam temu pembual saya dengan rakan-rakan lain, iaitu di Malaysia ini sehari ya, dengan tekanan mental yang ada, sehari statistik yang dikeluarkan oleh pihak statistik negara ya, satu hari kes kematian bunuh diri meningkat seramai 4 orang sehari. Tak risau ke? Ya, dulu kalau maknanya kita kena ingat, kita kena tengok data-data ini bersekali dengan data-data yang lain.
Ya, jangan kita tengok kes kematian sebab COVID saja. Kita kena tengok juga kes kematian disebabkan orang bunuh diri, disebabkan orang tak makan, kesihatan, banyak kes-kes lagi, dan penyakit-penyakit lain juga meningkat. Ya, kita risau juga masalah TB, masalah denggi dan sebagainya. Tapi apa yang nak saya sebutkan, pengalaman saya pada minggu lepas di Batu Tiga, saya terpanggil bila salah seorang daripada jiran sebelah rumah pesakit COVID yang telah pun berkurung selama 5 hari disebabkan MAIPS ataupun Sungai Buloh, ya, tidak dapat atau tidak memanggil mereka. Maknanya macam ni, dia ni dah 4 hari dah, ya, lepas tu sebelum tu dia pergi jumpa doktor, ya, dan dia ada gejala, dia pergi jumpa doktor, dah dapat pun gelang pink. Jadi KKM kata balik rumah dulu, nanti kami akan panggil. Okey. So bila dia balik di rumah, dah mula pula berjangkit kat suami dia, jangkit kat anak-anak dia. Dia suami isteri dan ada 4 anak-anak. Dan selepas 4 hari, kita ni sentiasalah berkhabar. Selepas 4 hari saya angkat satu panggilan yang saya tidak kenali, ya. Nombor itu tidak dalam saya punya ni. Jadi saya dapat panggilan ini. Jadi akhirnya saya jawab. Saya kata masa tu lepas sembahyang Isyak, saya jawab, ya, boleh saya bantu, saya cakap. Dia menangis, ya. Dia kata, YB tolonglah, saya rasa saya takut dalam rumah tu, saya takut, dia kata, nanti kita jumpa nanti mayat aja, dia kata macam tu. Dan jadi, saya kata apa hal, saya kata dengan dia kata tolonglah YB, buatlah sesuatu. Jadi saya pun menelefon, ya, pihak-pihak yang berwajib. Jadi saya tengok, saya ni tepi jalan ni, dah ada bising sikit, ya. Saya lihat tentang bagaimana, saya tanya macam mana saya nak buat, sebab saya pun agak panik lah masa tu, ya, agak panik. Jadi saya call polis 999, saya call, lepas tu saya disambungkan ke pihak hospital. Jadi saya telefon pihak hospital, boleh tak hantar, saya kata, saya yang berhormat Rozia Ismail terpaksalah, ya, perkenalkan diri. Lepas tu saya kata, boleh tak, kalau macam mana cara kalau kita boleh nak ambil, sebab kami tak berani nak dekat, sebab kita tahu dia berisiko, ya, dia ada positif COVID. Tapi akhirnya macam inilah kita pendekkan cerita. Pihak hospital kata, yang berhormat, saya minta maaf, kita boleh hantar ambulan, tetapi kena tunggu sebab ada 10 orang yang menunggu, yang tak dapat lagi, ya, tak dapat lagi untuk kami bawa. Ya Allah, berdegau darah saya. Sebab saya berdegau darah ni sebab apa? Sebelum saya telefon 999, saya telefon pesakit tersebut. Kebetulan kami dapatlah juga nombor telefonnya. Masa dia bercakap dengan saya tu, dia dah sesak nafas. Dia tak boleh, dia kata dada dia nak pecah dah, dia rasa sebab ataupun sesaknya, tak boleh nak bercakap. Jadi saya cuba ikhtiar dengan ambilnya ambulans swasta, ya, saya usahakan juga walaupun malam, saya tolonglah, saya kata ambil mereka ini, tengok dulu satu keluarga ni, saya tak pasti berapa ramai yang nak kena ambil, tetapi akhirnya yang kita ambil adalah ibu dan ayah mereka, ya, maknanya kedua-duanya positif dan mereka terpaksa dibawa ke hospital malam tu juga. Bayangkan anak-anak tu tinggal macam mana, kan, dengan makannya dan minumnya dan sebagainya. Saya ni sebenarnya bila saya duduk, saya renungi, alhamdulillah lah kita berada di kawasan yang kejiranannya masya-Allah, ya, baik, ya, prihatin dan sebagainya. Tetapi katalah berlaku kejadian ini di ulu-ulu kawasan yang pendalaman dan sebagainya, ataupun kawasan-kawasan yang tidak dapat, ya, kita capai, saya tak tahulah nasib pesakit COVID. Dan semalam statistik menunjukkan pesakit yang meninggal tak sempat pergi ke hospital adalah seramai 607 orang. Tinggi tu, kan? Tinggi tu. Jadi apa masalah sebenarnya? Rakyat dah naikkan bendera putih, rakyat juga dah naikkan bendera hitam. Ya, ada dua kesan yang begitu signifikan. Ya, satu, kita lihat rakyat perlu sangat bantuan sekarang. Perlu sampai terpaksa letak bendera putih, tak tahu tempat mana nak mohon dan sebagainya. Jadi bendera hitam juga menuntut supaya kerajaan Malaysia, ya, sekarang ini, supaya kalau dah tak boleh buat, gagal, turun saja. Para rakan aspirasi saya, anda semua masih ingat lagi tentang peristiharan darurat, kan? Kita mula darurat 12 Januari, ya, akan berakhir 1 Ogos, ya. Jadi dah berapa lama dah kita berada dalam keadaan darurat?
Ya, kita berada di dalam keadaan darurat ini dah hampir 7 bulan dan nak masuk 8 bulan dah terakhir dah. Kan? Jadi, kalau darurat itu adalah satu suasana yang betul-betul agak, orang kata, agak keselamatan baik jiwa ataupun negara itu tergugat, maka kita tidak ada masalah dengan darurat. Tetapi apakah tindakan di sebalik darurat itu, yang itu menjadi persoalan. Jadi di sini saya nak cari antara saya dah cerita-cerita pasal suasana yang berlaku, kan, masalah masyarakat dan sebagainya, bendera putih, bantuan yang diperlukan, tangan yang memberi, tangan yang juga yang memerlukan, ya. Banyak, tapi saya nak kongsi satu perkara. Hari ini saya nak bagi satu fakta kepada semua pendengar. Boleh respon saya. Ramai kat sini. Oh, dah masak. Khairun Aimi, terima kasih watching. Kita ada Nur Syahdullah, Nursia. Kita ada lives daripada Sarawak, kembalikan hak rakyat. Masya Allah, terima kasih. Memang wajah. Kita ada Hidayah Aziz, terbaik daripada Kota Damansara. Terima kasih. Kita ada Ulil ID. Okey, panggil lagi ramai-ramai. Jom kita bicarakan santai petang-petang hari Isnin ini. Ya, kita mulakan minggu ini dengan satu perkongsian, ya, dan saya ingin memberi satu fakta kepada anda semua. Akhirnya mungkin ini boleh menjadikan inspirasi dan menjadikan bagaimana kita boleh sama-sama memikirkan masa depan rakyat kita. Okey, fakta. Saya tengok dalam kertas saya, hari ini kita lihat tentang isu penerima bantuan, ya, antara fakta dan realiti. Kita tengok masalah banyak mental health. Saya seminggu lepas saya cerita pasal pasal work from home, bagaimana kita sedikit-sedikit tips yang perlu kita ambil untuk kita tak stres, ya, kena kerja tapi kat rumah macam mana kita nak atasi. Tapi hari ini sebelum saya pergi kepada faktor yang besar, survival kita ini, ya, survival. Saya selalu cakap survival. Macam mana kita nak survive? Saya selalu sebut peranan untuk survival ini bukan sahaja terletak pada kita selaku rakyat Malaysia, tetapi kita kena pastikan kerajaan juga memainkan peranan yang baik. Okey, jadi fakta saya nak kongsi. Siapa boleh jawab saya, rasa-rasa jabatan mana yang patutnya bertanggungjawab memberi bantuan-bantuan kepada rakyat? Kalau boleh jawab lah, kan, kita rasa interesting. Saya akan kongsikan beberapa fakta lagi, ya, soalan-soalan yang saya akan kemukakan. Siapa? Okey, Tok Wan watching. Terima kasih Tok Wan. Michael tanya tadi, rasa-rasa siapa yang patut bertanggungjawab untuk membantu rakyat dalam isu-isu berkaitan dengan bantuan-bantuan ini? Siapa yang boleh jawab? Ya, Aimi mungkin boleh jawab saya. Okey, pandai. Terima kasih. Atin jawab JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Betul. Apa tu Jabatan Kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat? Saya pun dah tersasul, kan. Jabatan kebajikan ini dia memberikan kebajikan kepada masyarakat. Kalau kita tengok international, ya, JKM ini adalah satu agensi ataupun satu tempat sepatutnya memberi kita shelter ataupun social net ataupun jaringan sosial untuk memastikan rakyat Malaysia khususnya tidak jatuh di tipe tangga. Macam itulah istilah dia, kan. Maknanya kalau dia miskin, bantu. Ada tempat nak bantu. Kalau dia perlukan sokongan emosi, moral dan sebagainya, ada tempat nak bantu. Tetapi saya pelik, ya, saya pelik. Bila saya baca, nanti saya kongsikan sekejap, saya ambil data. Semalam saya meneliti aturan-aturan ataupun isu-isu berbangkit dengan rakyat ni, pastilah sebagai wakil rakyat saya kena memikirkan apa sebenarnya dasar ataupun cadangan yang patut kita buat, ya, kita lakukan. Saya dapati sebenarnya skop Jabatan Kebajikan Masyarakat ni dia ada 12 skop, ya. Dia ada untuk melihat tentang isu kanak-kanak, isu warga emas, orang papa, orang kurang upaya, psikologi dan kaunseling, community, ya, masyarakat keseluruhannya, ya, skim bantuan kebajikan, pengurusan bencana, perintah khidmat masyarakat dan pusat-pusat jagaan. Jadi besar sebenarnya. Tetapi bila saya melihatkan satu fakta di sini, iaitu
berapa sebenarnya peruntukan yang diberikan, ya, ataupun dikhususkan untuk menyelesaikan masalah kebajikan masyarakat ini. Pada tahun lepas, Jabatan Kebajikan Masyarakat peruntukan bawah butiran B48, butiran-butiran ni itu buku bajet lah, ya. Kalau kita tengok spesifik, saya bacakan butiran ni sebab saya nak tunjuk kepada anda semua bahawa saya bukan cakap kosong. Ini adalah fakta, ya, iaitu butiran B48 peruntukan pengurusan sebanyak 2.459 bilion. Ya, itu. Tetapi butiran untuk P, iaitu peruntukan pembangunan, hanya 125 juta 640 ringgit sahaja. Beza sangat tu, kan? Maknanya dia nak mengurus pun 2 bilion saja. Sedangkan statistik menunjukkan, ya, bahawa kalau kita tengok, saya ingat lagi masa Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, ya, berkata dalam sidang Dewan pada 2019, masa tu beliau TPM lah, ya, memegang portfolio Jabatan Kebajikan. Ada kajian yang dibuat oleh MAMPU. MAMPU ni apa? Adalah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia. Dia menunjukkan bahawa nisbah pekerja sosial Jabatan Kebajikan Masyarakat berbanding populasi penduduk Malaysia adalah 1/8,576. Ini yang saya nak kongsikan ni, kan? Apa maksudnya? Ya, maksudnya setiap seorang pegawai kebajikan, ya, perlu menjaga 8,576 orang. Lebih kurang satu seksyen 18 ni lah. Kalau ini di tempat seksyen 18, banyak tu. Ya, maksudnya seorang kena jaga. Jadi persoalan besarnya, apakah bajet sebanyak 2.459 bilion ini mencukupi untuk menguruskan hal ehwal masyarakat ini? Inilah persoalan asasnya. Kenapa orang terpaksa angkat bendera putih? Sebab pengurusan itu tidak difikirkan sebaik mungkin. Ya, bagaimana perkhidmatan kebajikan itu perlu ditingkatkan. Dahlah kalau kita tengok satu daerah, mungkin satu saja, ya, tempatnya. Lepas tu, kenapa kita tidak boleh wujudkan sebagai negara-negara lain yang kita ada banyak social workers ataupun dia panggil social workers ni apa? Pekerja-pekerja sosial. Ya, pekerja sosial yang memang ada allowance, ada pengalaman, yang dilatih, ya, yang dah dididik. Contoh, ya, kalau kita tengoklah negara-negara maju, saya dulu pernahlah pegang portfolio kebajikan, ya, bila mana kita belajar daripada negara-negara maju juga, ya. Kita lihat bagaimana pengajian sosial itu di dalam universiti, ya, keluar pengajian sosial dan masyarakat ini khas, ada satu pengajian khas. Lepas tu pengajian ini pula akan, ya, mereka keluar daripada universiti atau mereka yang volunteer nak jadi social workers ini, dia melalui beberapa pelatihan dan mereka akan menjadi front line kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ya, maksudnya gini, kalau ada kes, contohnya kes dera, ya, ada orang yang tengok penguasaannya, pemantauannya, kan, supaya, atau kalau ada hukuman-hukuman yang telah dikenakan ke atas pesalah dan sebagainya, kan, mereka akan diberi bukan saja tu khidmat sosial, khidmat bantuan, khidmat untuk bagaimana nak memperbaiki kehidupan mereka semula. Jadi jauh lagi lah kita dengan negara luar ni. Jadi isu yang saya bincang tadi, bermaksud setiap seorang pekerja Jabatan Kebajikan Masyarakat itu, dia punya nisbah menjaga 8,576 orang, kan, tinggi sangat, kan. Sukarelawan tu tambahan. Yang saya cakap, pekerja sosial ni ada pekerja yang memang sepatutnya adalah di bawah urusan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang dilantik, terlatih, dia ada kerja dia sepatutnya. Jadi pada kalau saya lah, kan, jadi menteri lah katalah, kan, itu kan, katalah kalau saya jadi menteri. Sebab tu saya ingat masa jadi Exco Kebajikan dulu, kami mulakan di Selangor ini beberapa program pekerja sosial, ya. Kita tak boleh sebab kita punya ruang limitasi. Selangor tidak boleh mengambil kerja-kerja di persekutuan. Jadi kita, apa yang kita terhad, kita buat jugalah ikut cara kita, kan. Jadi sebab apa kita dah nampakkan gambaran ini. Tetapi butiran yang saya cerita tentang kos pengurusan kita 2 bilion ini cukup ke? Kalau anda tengok, ya, bandingkan, ya, peruntukan semua kementerian di Malaysia ini,
Kementerian Kebajikan atau Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, ya, dan masyarakat, kebajikan pembangunan wanita dan keluarga dan masyarakat, inilah yang amang yang terendah di Malaysia. Terendah sangat. Saya tak sempat tadi nak tengok butiran khususnya. Tak percaya, pergi tengok website, berapa bilion dibagi, ya, berpuluh-puluh bilion, kerana beratus-beratus bilion kepada kementerian-kementerian lain-lain. Tetapi Kementerian Kebajikan Masyarakat, ya, merupakan kementerian yang paling sedikit peruntukannya. Jadi saya rasa sedikit latar belakang ini, saya rasa tak mustahil, ya, kita tak dapat nak menampung, ya, ataupun kita tidak dapat untuk memastikan rakyat Malaysia kita mendapat kata peruntukan yang baik, kan. Itu pertama tentang agensi. Ya. Yang keduanya, jenis bantuan. Agaknya jenis bantuan apa yang kita boleh mohon dengan kerajaan ni? Siapa tahu? Ya, siapa berurusan? Siapa biasa bawa orang ke Jabatan Kebajikan Masyarakat? Saya ingat pada tahun 2008, masa saya mula jadi Esko Kebajikan, saya pernah menyamar, ya, saya pergi ke salah satu pusat ataupun pejabat kebajikan masyarakat pada ketika itu 2008. Saya pergi, saya tengok orang miskin datang ke pejabat masyarakat itu pakai slipper pun lain-lain, ya, makna saya tengok aja pakai slipper lain-lain. Pegawai-pegawai dia, kan, duduk di depan, kadang-kadang tak sedar pun, ya, tak sedar pun orang datang, ataupun kadang tak melayan pun mereka yang datang. Masa ketika itu, ya, 2008, kebanyakan mereka tunggu di luar. Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat begitu kecil dan mereka tunggu kat luar dan duduk tepi longkang, tunggulah giliran untuk apa? Untuk mengambil bantuan RM150, RM200 sebulan. Lepas tu saya sempat bercakap dengan kakak tu. Saya kata, "Kak datang daripada mana?" Ya. Sebab tu dia ceritalah dia datang dari satu tempat. "Saya datang sini puan naik 2 bas ni," dia cakap dengan saya. 2 bas hanya nak dapat RM200 untuk membantu kehidupan mereka. Jadi saya kata, "Oh ya ke Kak, kalau macam tu balik nanti?" "Ya, balik 2 bas jugalah. Dah 1 hari lah Kak ni kehabisan hari untuk masukkan, untuk jadikan betul." Jadi kita selaku Esko Kebajikan pada ketika itu, saya ada 2 benda saya buat. Satu, saya sebut pejabat-pejabat kebajikan masyarakat ini tak boleh dalam keadaan yang sesak begini. Maknanya stres. Saya tengok pegawai kerja pun kesian. Ya, stres dia. Serabut dengan tempat kecil, berkongsi tempat. Lepas tu dah tu orang datang hari-hari mengadu nak minta duit lah dan sebagainya. Dan yang paling teruknya, ya, kalau orang yang tak dapat datang macam kakak tadi tu, saya tanya kenapa kakak datang jauh-jauh macam ni. Kalau tak datang, kakak kena harapkan orang lain. Akak kena bayar pula orang tu upah RM20. Bayangkan orang miskin, ya, dia dah dapat sikit, dia nak kena bagi pula upah. Tetapi ada juga orang yang ambil kesempatan, bukan aja ambil upah, dia baginya orang tu RM50, dia ambil RM150. Jadi this is all about pengurusan, ya, pengurusan yang saya rasa wajar kita tengok sendiri. Dan pada ketika itu alhamdulillah kita telah pun mula, ya, mengubah. Kita kata tak payah minta aja akaun bank, tak ada akaun pun minta lah buka gairo ke yang mudah-mudah, masukkan teruslah ke rumah ataupun ke akaun bank masing-masing untuk dapatkan, boleh keluar ATM saja macam tu. Jadi memudah cara, ya. Jadi jenis bantuan kita tengok, ya. Jadi jenis bantuan, dia nak tanya, saya baca tadi skop JKM, kan, skop JKM dia macam tu. Tak tulis pula jenis skop bagaimana nak menangani COVID. Tak ada, ya. Okey. Skop bantuan ni kita tengok di sini, saya lihat bantuan yang diberi itu kebanyakannya adalah merupakan bantuan-bantuan one off, kan. Saya nak kongsi bagaimana satu agensi kerajaan juga di Selangor ini, ya. Kita yang berurusan, saya rasa Jabatan Kebajikan menggunakan paras garis kemiskinan, ya, sebagai satu indikator untuk memberi bantuan. Ya, contohnya bila orang datang mohon, dia tanya berapa pendapatan, kan, anak kerja ke tak dan sebagainya itu. Tetapi boleh saya kongsikan paras garis kemiskinan pada tahun 2019 ataupun sebelum Julai 2020, Kerajaan Persekutuan menggunakan RM960. Itu paras kemiskinan. Maknanya kalau orang gaji RM1,000 tak dapat masa tu, kan.
Tapi kata ketika ini dah naik sikit, ya, maknanya pada Julai 2020 paras garis kemiskinan dah dinaikkan pada indikator pendapatan RM2,208. Tapi menarik, saya nak kongsikan satu statistik ini, kan. Pada tahun 2019 dikatakan oleh Jabatan Statistik Negara jumlah orang miskin di Malaysia ini 5.6%, ya. Pada tahun 2020 menggunakan indikator RM960 itu garis kemiskinan meningkat pada 8.4%. Okey, naik. Tapi pada Julai bila dinaikkan pada 2,208 garis kemiskinan, agak-agak indikator ni lagi tambah ke lagi kurang? Cuba jawab dengan saya. Faham tak maksud saya? Kalau kita tengok dulu sebelum Julai 2020, indikator ataupun kita nak bagi bantuan, kerajaan nak bagi bantuan, dia tengok pendapatan berapa. Okey, 960, okey, ke bawah layak. Kalau dia jadi cleaner sekarang kat Selangor pun dapat gaji 1,200. Agak-agak dapat tak dia tanyakan ataupun mohon permohonan. Tak layak lah, ya. Walaupun gaji dia 1,200, cukup atau tidak? Pastilah tak cukup, kan? Jadi apa yang saya nak sebut, inilah kegagalan yang kita perlu bicarakan, ya. Daripada tahun ke tahun kemiskinan rakyat masih bertambah, ya. Tetapi akhirnya kemiskinan bertambah, tetapi cara kita kendalikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak mengubah cara menangani isu-isu yang telah pun ataupun cara menangani kemiskinan di Malaysia. Itu persoalan besar tadi. Masalah tadi saya sebut masalah kekurangan social workers, kita bercakap tentang bajet yang kurang, kita bercakap tentang garis kemiskinan yang dinaikkan tetapi tidak ada satu plan strategi yang betul-betul boleh mengubah nasib rakyat ini. Saya ingat kalau di Selangor, kalau zakat, ya, dalam zakat Selangor, walaupun orang kata pelbagai isu di dalam zakat Selangor ini, tapi saya puji zakat Selangor, ya, sebab zakat Selangor ini bila kita lihat, tapi ia terhad kepada orang Islam sajalah, kita kena faham, ya, bantuan zakat ini menyatakan dengan Islam dan kepada 8 asnaf yang ditentukan. Apa yang menarik adalah zakat Selangor meletakkan indikator ini adalah berapa pendapatan ditolak dengan perbelanjaan asas rakyat. Apa keperluan rakyat? Perlu tempat tinggal, kena sewa rumah contohnya, ya. Kereta ini dia tak kira. Pendidik anak-anak berapa orang ada? 8 contohnya ataupun 4. Okey, kalau anak sekian berapa peruntukannya? Dia tengok apakah seseorang rakyat itu boleh mendapat pendapatan ataupun berpendapatan yang mencukupi. Kalau tak cukup baru dia bagi. Jadi apa saya punya signifikan saya kongsikan cerita ini adalah saya nak cerita dah sampai masanya, ya, Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun rakyat Malaysia, ya, perlu mendengar satu kaedah yang lebih komprehensif, yang lebih jitu yang dikemukakan oleh Kerajaan Persekutuan dalam membantu Jabatan Kebajikan dalam membantu rakyat semua. Jadi jangan persoalkan tentang bendera putih. Ada pula menteri besar dekat satu negeri tu, dia kata kenapa nak naik bendera putih, kan, tak perlu dan sebagainya. Ini bukan persoalannya. Persoalannya, jom kita tengok, kita kaji je Jabatan Kebajikan Masyarakat punya platform, apakah agensi itu, kementerian itu betul-betul ke duduk di kementerian itu, ya, menterinya, ya, duduk di situ, tengok benda-benda yang asas ini. Ya, saya jamin statistik, ya, statistik kemiskinan rakyat pastinya melonjak daripada 8.4% kepada berapa satu numbers yang kita pun tak tahu. Itu kita tengah tanya menteri lah nanti. Siapa yang duduk di dalam parlimen nanti boleh bertanya pada menteri, kan? Boleh jadi menteri. Jadi boleh bertanya dengan menteri. Jadi kita nak tahu menteri, macam mana menteri nak selesaikan masalah ni, kan? Orang tak makan, tapi ada juga di antara kita yang sibuk mempergayakan pakaian, ya. Yang mana orang tak makan tetapi tunggu menteri tak buat statement. Orang dah bunuh diri tapinya menteri juga tak buat apa-apa di situ, kan? Jadi apa guna kita jadi pemimpin? Saya nak sebutlah, saya ni kalau tiap-tiap malam lepas sembahyang, saya berdoa kepada Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku, kan, ampunkan dosaku kalau aku ni tertinggal, ya. Kalau ada kerja-kerja yang tak dapat saya laksanakan. Kita takut kepada Allah. Tetapi Masya Allah, kita
Saya rasa tak kesian ke, sedih saya tengok ya kepada rakyat yang ada. Jadi okey, terima kasih kepada sikit perkongsian saya tadi. Okey, Saraswati Jamal ya, Hanija datang kat sini. Okey, kita setiap hari Isnin, saya nak ulang, setiap hari Isnin saya akan berkongsi aspirasi saya. Ya, selaku wakil rakyat, selaku ibu, ya, selaku seorang isteri, selaku seorang anak juga kepada ibu kepada anak kepada ibu seseorang kan. Ibu saya umur dah hampir 90 tahun. Saya bersyukur ya, ada tanggungjawab kita semua ada. Jadi apa yang boleh saya kongsikan, saya kongsikan. Tapi hari ini aspirasi saya adalah untuk berkongsi maklumat ini supaya anda tahu kenapa kerajaan ini gagal menyusun dan merancang rakyat. Ya, sebab kegagalan ini berpunca dari mereka tidak memberikan perhatian tentang bagaimana sepatutnya kita memperkasakan jabatan kebajikan masyarakat itu. Ya, kalau kata tadi statistik 1 kepada 8,576 orang itu perlu diperbaiki, baikilah. Perlu peruntukan letaklah lebih kat situ. Bantuan-bantuan yang perlu bukan saja keuangan saja. Kita tengok asas-asas, bantuan asas. Itu belum lagi satu hari nanti saya cerita kenapa orang mudah memiliki kereta tetapi susah nak memiliki rumah. Nanti satu hari kita kongsi topik ini. Memang topik yang menarik sebab saya sekarang jadi exco perumahan. Jadi di antara kajian saya tentang kenapa ya susah orang nak dapat loan beli rumah. Ya, tetapi loan kereta murah pula, senang pula. Ya, harga kereta kadang-kadang lebih mahal daripada harga rumah yang nak dibeli. Jadi ini adalah juga topik yang menarik yang boleh kita sama-sama ya fikirkan atau kajikan. Jadi sedikit tips lah saya nak cakap untuk saya dan semua rakan-rakan aspirasi saya yang mendengar. Tips bagaimana kita nak menangani suasana sekarang. Ya. Selain daripada memohon bantuan, tak ada masalah, tetapi tips kita untuk kita semua, ya, tak kiralah kita ni orang yang terkesan ataupun tak terkesan, boleh tak sama-sama saya cadangkan kita buat satu tabung khas untuk kita sendiri. Contohnya buat untuk satu tabung khas keluarga kita nak letak 10 sen ke, RM1 ke, tak ada masalah kan. Bagi orang yang ada keuangan, tepikan duit sedikit untuk ada orang yang memerlukan. Ya, tips ini saya kongsi adalah daripada tips daripada ibu saya. Dulu saya ni peniaga ya. Peniaga kecil-kecil je, buat kuih, mak saya buat roti canai, ya, petang kami buat kutu piring. Saya duduk, keluarga saya miskin ataupun taklah orang kata miskin sangat tetapi memang cukup-cukup makanlah ya. Jadi kami berniaga. Bila kami berniaga, saya selalu tengok ibu saya tiap-tiap pagi ataupun petang lah ya, pagi tu dia bawa dia punya tabung tu, dia letak, dia bawa sekali masa dia berniaga. Tapi bila habis berniaga, dia akan ambil RM1 pada ketika itu. RM1 dulu kan, dia ambil, dia simpan sebelah tepi, baru dia bagi kami duit untuk bagi upah ya. Kita tolong kan mak kita masak atau berniaga menjual, jadi dia bagi kita upah. Masa tu 10 sen, 20 sen, paling tinggi jualan kalau baik dapatlah 50 sen. Alhamdulillah, saya simpan. Tapi saya nak cerita pasal duit yang mak saya ambil RM1 setiap kali dia nak mengira modal dia, upah dan sebagainya, beli barang dan sebagainya. Satu hari teragak-agak saya nak bertanya dengan mak saya ataupun teringatlah, duit RM1 ni mak simpan ni untuk siapa? Jadi saya tanya dengan mak saya, mak, RM1 tu untuk siapa mak? Saya kata kan, mak saya cakap RM1 ni mak tak tahu nak bagi siapa, tetapi insya-Allah ini bukan hak kita. Mak cakap macam tu ya. Duit ini kalau ada orang nak minta, ada sesiapa yang perlukan, inilah tabungnya, bagi je lah daripada tabung ini. Masya Allah, saya dengar tu saya kata, oh macam tu ya mak. Jadi okey lah mak kata kalau sesiapa nak letak tabungan pun letak situ. Jadi tips saya nak sebut, kita pun susah juga pada ketika itu, tetapi ataupun kita pun taklah mewah, tapi kita mengasingkan sedikit keuangan ataupun hasil rezeki kita itu kepada pihak yang memerlukan, yang kita belum tahu pun siapa yang perlukan pada ketika itu. Yang keduanya, kalau ada tenaga ya, kalau ada tenaga, kita mungkin tak ada duit, ada sumbangan ini ataupun kita menghulurkan bantuan ini, tidak semestinya hanya bercakap tentang keuangan.
tenaga, contoh macam saya, ya, kita ramai, banyak orang perlu bantuan. Kalau yang kat belakang saya ni, saya nak hantar, saya perlu ramai untuk sampai. Kita punya kalau boleh KPI yang hantar, yang minta pagi ni, kalau boleh petang dah dapat, macam tu kan. Jadi hulurkan tenaga. Ya, kata YB tak apa, ataupun datang saya daripada mana-mana pihak nak bantu menghantarkan bakaran keperluan. Yang ketiganya masa. Jadi ada masa, jangan kita gunakan masa tu hanya untuk diri kita. Gunakan masa itu juga untuk masyarakat sekitar, ya. Jadi tips kita itu, waktu saya kalau saya jual roti canai, saya jual kari pap, saya jual macam-macam, ya. Jadi tapi saya masa tu saya dibesarkan di inilah di camp polis di Perak, kan. Saya juga biasa jual aiskrim, ya. Nak duit tambah tu jual aiskrim pada pelatih polis. Saya jual nasi lemak, tapi yang best sekali jual putu piring, ya. Putu piring masa tu di dalam camp polis tu hanya mak saya je yang pandai buat putu piring tersebut. Okey. Jadi itu sajalah yang saya nak kongsi. Sebenarnya setengah jam 40 minit ni tak cukup masa, tapi saya seronok bila saya lihat kita boleh mendengar berapa fakta yang saya rasa kalau saya nak sebut ni, kalau setakat dalam Dewan Negeri je tak sedap, ya. Kita boleh nak kongsi perkara ini kepada rakyat semua. Apa yang saya sebut tadi adalah antara realiti, ya, antara bagaimana keadaan semasa, ya, ataupun fakta dan realiti. Maksudnya kita mohonlah, ya, kerajaan supaya lihatlah bicara saya ini, tengoklah bagaimana patut Jabatan Kebajikan Masyarakat ini diperbetulkan, ya, perbanyakkan lagi. Jabatan Kebajikan Masyarakat ni terlalu besar sangat bidang dia dan dia tak mampu buat semuanya. Patutnya kita bagikan, pecahkan, fokuskan supaya akhirnya, ya, masyarakat kat bawah itu mudah untuk menghampiri kita, dapat, ya, boleh dapat bantuan dengan baik, insya-Allah, kan. Jadi saya juga ingin ingin menyampaikan hasrat saya kepada semua, ya, kita jaga diri. Selain pada kita jaga diri, kita jagalah, ya, jiran tetangga kita yang mana memerlukan. Tak semesti kita nak bagi banyak, ya, cukuplah benda-benda asas yang dia perlukan, ya. Ada orang dia cakap saya, YB, adalah kita terlambat sikit bagi dalam 2 hari macam tu. Kita pergi ke rumah, jiran tu cakap, YB tak apa, dah ada orang lain yang bagi. Jadi saya boleh tak YB punya bantuan ini saya bagi, ya, kepada jiran saya kat sebelah. Mungkin dia tak pandai nak mohon. Saya kata boleh aja, insya-Allah. Jadi apa yang penting? Yang penting adalah saya suka sangat kalau kita melahirkan ataupun kita dapat menjadi, ya, masyarakat yang prihatin, yang mengambil tanggungjawab bersama, ya, tetapi dalam masa yang sama ingat, kita kerajaan Malaysia, anda perlu memberi perhatian kepada hal-hal rakyat. Kalau ada satu orang yang mati kebuluran sebab tidak makan, saya takut Allah akan hina kerajaan ini dan akhirnya kita takut ditimpa bala, ya, kepada semua. Jadi jom, ayo kita, tak kira Melayu, Cina, India, Kadazan, dusun dan sebagainya, kita bagi bantuan, orang asal dan sebagainya kita bantu. Tetapi dalam masa yang sama, jom rakyat Malaysia, mana kerajaan yang tidak kompeten, kita wajar tukar mereka supaya kita bagi pada orang yang lebih prihatin, lebih cekap, lebih ada integriti, ya, supaya boleh menjaga rakyat ini, insya-Allah. Okey, tangan yang memberi selalunya lebih baik daripada menerima, tetapi jika anda perlu sangat menerima, terimalah sebaiknya, insya-Allah. Tetapi niatkan dalam hati, semoga satu hari nanti kita pula akan jadi pemberi kepada orang lain. Jadi biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih pada semua yang mendengar. Jadi saya harapkan jumpa Isnin depan dengan topik lain yang saya jangka boleh memberi perhatian kepada semua. Terima kasih. Jumpa lagi rakan-rakan aspirasi saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua.